ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, pertama-tama ni kita menjadikan syukuran kepada Allah SWT beri kita ruang peluang kumpul lagi pada pagi ni untuk sama-sama lah teruskan sesi mingguan kita kan, walaupun plan asal tak nak proceed sesi minggu ni sebab mungkin masing-masing sibuk dengan family raya sebagainya, tapi sebab akan PKP kan, nampak rumah tak boleh buat apa pun, so kita proceed lah biasa. Sebab kalau yelah tak boleh nak keluar kan, kalau kita boleh keluar mungkin kita pergi ziarah sebagainya, tapi tak apa, insyaAllah ada hikmahnya. Dan Allah SWT memberikan kita lah kelapangan waktu pada pagi ni. Dikala banyak madrasah sekarang ni di Palestin dan sebagainya, tapi insyaAllah kita dekat sini ada kita punya urusan perjuangan sendiri dia. Sama-sama kita doakan mereka. Yang keduanya, kita panjatkan juga selawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada sahabat, kepada tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat kelak. Yang kita sentiasa merinduilah mereka, cuba untuk mempelajari apa yang telah mereka tinggalkan, mencontohi mereka. Sebab dalam satu hadis Nabi menyebut, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, seorang sahabat Badui lah kan, datang kepada Nabi, kata Nabi, mata sa'ah, bilakah berlakunya hari kiamat? Mata sa'ah. Nabi tanya dia balik, apa yang kau dah buat? Istidad, apa persiapan kau untuk datang hari kiamat ni? Kau tanya bila-bila ni kan? Dia kata, aku ni mencintai Allah dan Rasulnya, itu dia. Nabi jawab simple je, anta ma'an ahbabta, kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. So Nabi tidak jawab soalan dia tu, tapi Nabi kata, kau akan dibangkit nanti bersama dengan siapa yang kau cintai. So tidak perlu tahu pun bila berlakunya hari kiamat, tetapi yang penting kalau kita membuat persiapan, mencintai orang yang soleh, insyaAllah berlaku kiamat hari ni ke, esok ke, bila ke, yang penting adalah bila kita dibangkitkan tu, kita bangkitkan dengan siapa yang. So kata Nabi, anta ma'an ahbabta, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas bin Malik, dia mendengar hadis ini sewaktu Nabi berdialog dengan lelaki Badui itu. Dia kata, inilah hadis yang paling dia orang suka, paling best didengari oleh para sahabat hadis ni. Kenapa? Sebab dia rasa, kalau macam tu kita semua ni syurga lah. Sebab dia rasa aku ni, Anas kata kan, aku ni tak ada sehebat Omar, tidak sehebat Abu Bakar kan, yang lebih awal masuk Islam. Tetapi aku mencintai mereka dan aku berharap aku akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka kan. So, sebab tu kita kena menanam kecintaan pada Rasul, pada para sahabat, salafus salih, supaya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka kan. Menanam kecintaan pada orang-orang yang berjuang kan, untuk Islam, orang-orang yang berjihad yang benar lah untuk Islam, supaya kita juga dibangkitkan bersama-sama mereka. Kita menanam kecintaan dengan orang-orang yang telah pun pergi dalam keadaan syuhada, supaya kita boleh dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau kita cinta kat Korea ke, Ronaldinho ke benda kan, itu tak confirm lagi lah maksudnya kita ni akan dibangkitkan dekat mana kan. Tapi possible je Ronaldo tu masuk Islam nanti, possible je kan, tetapi dia tak confirm lah. Kalau kita mencintai orang soleh ni lebih dekat lah, menjamin kan. Sebab itulah kita mengenali, mempelajari sehampir, cuba untuk mengikuti sehampir mungkin apa yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cukup sedikit intro lah pada pagi ni. Mungkin semua orang dah sedang overwhelmed, tak tahulah, tapi ahlan wa sahlan Amsyar. Rasa semua orang tengah mengikuti kan perkembangan yang berlaku di mana ya sekarang ni, di Palestin lah. Tak sure, hopefully semua orang follow lah. Kalau tak follow tu tak apa, mungkin boleh start follow hari ni. Iaitu pertembungan antara Palestin dengan Israel. Tetapi Palestin tu dia besar lah.
lebih spesifik adalah di Gaza kan. Berlaku sebab rentetan Israel ini menyerang ataupun cuba untuk mengusir penduduk Palestin yang berada di satu penempatan yang namanya Sheikh Jarrah. Dan dia sebenarnya berlaku setiap tahun. Setiap kali Ramadan, nak hujung-hujung Ramadan, menjelang Aidilfitri, akan ada serangan-serangan daripada Israel ke atas Palestin. Dia orang macam saja kan, nak merosakkan mood raya umat Islam. Tapi tahun ni dia melarat. Tahun-tahun sebelum dia macam acah-acah je, lepas balas stop. Kan? Yang ni hantam, yang tu reply, stop. Tapi tahun ni, dia dah masuk ke hari ke-6 dah. Sejak 28 Ramadan tu kan. Hari ni dah hari ke-4 dah. Jadi hari ke-apa? Ke-4 ini kan. So dah masuk hari-hari yang ke-6, hampir seminggu mereka berperang dan kerosakan tu sangat teruk lah. Nak cerita bila berlaku situasi begini, kita belajar satu doa yang Nabi SAW ajar ialah kita orang yang jauh ni sangat sedikit lagi kita mampu buatkan lah. Tetapi Nabi SAW, ada satu peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi SAW ini yang kritikal seperti ini. Antaranya adalah selepas berlakunya peperangan Uhud, Nabi menghantar beberapa rombongan untuk pergi menyampaikan Islam di negara di tanah Arab lah, di wilayah semenanjung Arab. Dua peristiwa berlaku itu peristiwa Rajek dan juga peristiwa Bir Ma'unah kan. Itu Nabi menghantar kumpulan-kumpulan rombongan-rombongan para qari ataupun guru-guru Al-Quran untuk pergi sampai Islam di beberapa negara di semenanjung tanah Arab tu, di luar Madinah. Pertama dihantar Ar-Rajek, itu peristiwa Ar-Rajek, satu grup lebih kurang 10 orang. Number ni khilaf lah. So antara 10 orang ni, 10 orang tu asalnya dia di request oleh mereka di tempat itu supaya Nabi hantar orang ni untuk belajar Islam. Nabi hantar 10 orang. Tiba-tiba 10 ni dibantai. Dikhianati, dia dibunuh. Berlakulah peristiwa Ar-Rajek. Nanti tu boleh carilah peristiwa Ar-Rajek tu untuk lebih dapat gambaran lebih tepat ni. Okay, itu satu kumpulan. Pada bulan yang sama Nabi hantar pula rombongan kedua. Iaitu rombongan ni nak pergi ke Najat di Saudi tu, di Arab tu kan. Yang ni lebih ramai, ni hantar 70 orang. Nabi sebenarnya dia berkira-kira nak hantar kan. Sebab dulu pernah kena dekat Ar-Rajek, hantar-hantar kena bunuh. Kali ni nak hantar ke tak hantar. Tapi Nabi tetap menghantar 70 orang, ramai ni. 70 orang, kita kata para murabi lah kan, yang boleh hajar Quran, yang bukan cik-cikan, yang hantar sahabat-sahabat yang berkualiti untuk ajar Islam pada penempatan di Najat tu. Najat, ketika nama tempat nama Najat. Dan memang 70 orang ni pun di tengah-tengah tu dikhianati, dicerobohi dan dibunuh kan. Seorang je lah yang terlepas. Seorang terlepas. So benda sangatlah memberi kesan kepada Nabi SAW sehingga Nabi berdoa kunut nazilah sebulan lamanya untuk berdoa semoga Allah menghancurkan mereka ni. Okay, so dua benda nak share kat sini. Yang pertama adalah bila berlaku keadaan begitu, serangan-serangan dilakukan ke atas umat Islam ni, kita dianjurkan untuk berdoa lah. Antara doa kunut nazilah tu kan, doa kehancuran musuh. Yang kedua lah kita tengok kan, Nabi SAW dia tetap menghantar para sahabat tu dalam keadaan dia tahu risiko. Sebab kenapa tak surrender ataupun stop dia kan? Sebab mission tu dia perlu dijalankan walaupun adanya risiko-risiko. Kan? Nabi hantar lagi. Sebab mati ni dia akan mati kan? Maksudnya kita akan mati juga dengan cara apapun. Tetapi ada kita mati dekat rumah atau mati sebab kita bawa Islam kan. So misi tu teruskan. Lepas tu tengok di Gaza hari ni mereka ni tak nampak nak surrender lah kan. So mereka kena pertahankan Al-Aqsa tu. Mereka je ada rasa nak pertahankan. Kita belum lagi lah. So kita sebagai orang yang tak ada di tempat tu, benda yang kita boleh buat adalah the least kita berdoa semoga Allah SWT memberikan pengakhiran yang terbaik lah. Tak tahulah masa tu kan. Tetapi mereka yang bertempur tu mereka dapat lah. At least kalau mereka tidak dapat kemenangan membebaskan Al-Aqsa tu, mereka dapatlah menang, iaitu bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan mereka ni menjadi para syuhada di sisi Allah SWT. Kita doa semoga begitu. Allahumma amin. Untuk sedikit share pada pagi ni. Semua okey ke? Apa khabar? Semua orang senyap sudah jadi macam yang tegang-tegang. Okey. Baik.
Amsyar, okey Amsyar? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lagi tunggu ni sebenarnya, lagi kawan-kawan Dr. Kusim lagi tak masuk. Pak Im, Adik, kalau siapa yang ada khabar mereka boleh tanya khabar sikit kan. InsyaAllah pada pagi ni kita nak kita akan seperti biasa, kita akan tilawah sikit dan kita akan tengoklah nak sambung diskusi. Just untuk makluman Muzakir mungkin dan Amsyar kan, Anas jugalah. Soalnya dalam sesi kita ni kita akan tilawah tu by default kita ada tilawah dan tadabbur. Kemudian kita ada pengisian sama ada kita akan tengok sekarang ni kita sedang membedah ibrah daripada juz Amma. So yang kumpulan ni dah lama lah sejak sebelum ni. So hari ni kita dah sampai ke surah ke berapa, ke-4 atau ke-5 kan. Which kalau ada kesempatan kita tengok surah Al-Kautsar pada hari ni. Kita akan selang-seli minggu-minggu yang lain kita baca ataupun kita bedah hadis 40. Baru saja settle hadis kedua lah last week kan. Last week ke? Last week. Dan kita kembali pada surah Al-Kautsar insya-Allah. Tapi kita akan ngaji sikit lah insya-Allah kan. Ngaji apa yang boleh diambil daripada sesi tilawah nanti. Kita nak tengok sempena peristiwa ni lah kot. Kita tengok sikit surah Al-Isra'. Okay, ada benda yang boleh kita ambil. Kita ada 11 orang. Okay, surah akan baca 2 ayat saja. Boleh surah Al-Isra', surah akan baca 2 ayat daripada awal muka surat 282. 282. Jumpa dah? Tak ada UAS kan? Satu UAS yang confused, tak ada kat sini. Saya ingat tak ada UAS. Tak ada khabar Adik dan juga Baim Nazmi dia minta kita proceed. Okey. Kalau dah okey kita akan baca surah Isra' sama-sama. Seorang akan baca 2 ayat. Kita ikut ni lah order dekat listing nama ni. Alphabetical order ni. Nanti Abang baca dulu, diikuti oleh Muzakir, Aiman, Ammar, Amsyar, Krami dan seterusnya. Rasa semua orang dia punya order sama kan? Turn tu kan? Kita sama. Siapa yang kalau kita sendiri dia dekat atas sekali. Di atas lah betul lah sebab you tu top lah, top list kan. Mencabar juga nak tahu dia turn bila kan. Tapi tak apalah. Nanti siapa yang pandai lah. Yang penting kau you last lah sebab dia queue. Okey. Surah Al-Isra', surah yang ke-17. Surah yang baca 2 ayat daripada awal. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مزكي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الحمار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Kami. Sorry, Afsha, betul. اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatakuna mazmuman mahzula. Jadi Irfan boleh baca ke? Boleh baca daripada ayat ke-23, 2 ayat. Kalau boleh lah. Ada? Okey, tak apa. Jazakumullah khair semua, sadaqallahul azim. Ada masalah pada Amirul Irfan dari USIM. Kita baru saja tilawah surah Al-Isra dari awal sampai ayat ke-20 kan. So kita ambil sedikit masa tengok terjemahan. Jadi kita akan discuss lah beberapa ibrah yang boleh ambil daripada ayat-ayat ini, insya-Allah. Ada ke sesiapa nak ni? Share dulu. Ada ke Amir Irfan tu? Sekejap eh.
dia nak kongsi ibrah-ibrah ataupun bacaan-bacaan dia berkenaan surah ni, kita nak dengar je hari ni. Mungkin 9 dan Silakan 10. Faiz. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan soleh bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat 10 pula, bahawa orang yang tidak beriman kepada hidup akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. So apa yang saya faham, kita belajar daripada mentolak kan, bahawa kita mempunyai dua pilihan saja, iaitu mengikut kepada wahyu ataupun mengikut kepada nafsu. So kat sini kita tengok dia ada dua golongan. Sebab kita kena faham dia tak ada golongan yang tengah-tengah. So kita pulang kat kita nak ikut Al-Quran ataupun kita ikut nafsu kita, tak nak beriman. So basically kalau orang yang tak beriman kepada hari akhirat ni, maksudnya dia tak beriman kepada Al-Quran lah. Sendiri pun dah cerita pasal akhirat tu kan secara terperinci. So itu je lah yang kita boleh tahu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, ambil jalan yang lurus, kita akan dapat pahala yang besar. Kalau kita ambil yang sebaliknya, iaitu mengikut yang nafsu, kita akan dapat azab yang pedih. Itu je dari saya. Baik, jazakallah khair. Itu yang Faiz kata betul. Menarik lah sebab memang best ayat ni Allah Ta'ala menyebut inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sebab kalau tengok tafsir sangat unik bila para mufassir cuba nak explain apa maksud al-aqwam. Okay. Sebab dia asal perkataan qama yakum, berdiri. Kadang kaum yang kuat juga disebut sebagai al-aqwam. Bangsa yang kuat juga sebagai al-aqwam. Peradaban pun kena sebut sebagai al-aqwam, berdiri pun al-aqwam. Maknanya kalau tengok dalam zilal lah, untuk dia tafsirkan, bila orang tu ikut Al-Quran, Allah Ta'ala bukan saja bagi dia ni hidup betul kan, tetapi orang yang hidup Al-Quran ni dia akan dapat kekuatan, dibangunkan, dapat tamadun kan. Sebab Al-Quran tu dia memberi petunjuk, bukan saja kekuatan spiritual. Kalau kita ambil Al-Quran dengan sebetul-betulnya, kita boleh bangunkan ketamadunan, maju dari segi aspek ekonomi, material, sains sebagainya. Dan benda itu telah pun dibuktikan oleh generasi awal. Bagaimana Arab yang terpencil di Mekah tu menjadi bangsa yang betul kuat, tinggi kan, al-aqwam, sebab mereka ni terima Al-Quran. Tidak pernah mereka ni terbayang mereka ni akan menjadi satu kuasa besar kan. Sebab tu antara hikmah kenapa Allah SWT memilih Mekah sebagai first spot untuk dapat wahyu ni, sebab ketika itu Mekah ni satu tempat yang tak ada apa-apa. Dia berada di antara dua kerajaan ataupun dua tamadun besar, itu Rom dan Parsi yang sering bergaduh. Dan di tengah-tengah tu adanya spot kecil Mekah. Yang mana Mekah ni tak dapat benda lah, kering kontang kan. Dekat Mekah tidak ada pokok kurma. Dia hanya adalah ada Kaabah, ada Zam-Zam. Kalau pergi memang dia kering, tak ada benda yang menarik. Datang orang pergi berdagang Mekah sebab bila orang pergi tawaf, itulah datangnya makanan-makanan di tempat lain. Tapi dia tak ada apa benda. Tidak ada tamadun ataupun kerajaan-kerajaan lain yang ada interest dengan Mekah sebab dia tak ada benda. Tapi Allah nak buktikan daripada tempat yang tidak ada benda itulah boleh bangkit satu kuasa besar. Kerana mereka berpegang dengan Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kalau Quran turun di Rom yang sudah hebat, kita tak nampak pula Rom tu hebat sebab Quran. Kita boleh kata Rom hebat sebab dia hebat. Rom hebat sebab dia ni power ni sekian-sekian. Tapi bila Quran dia turun tempat yang paling terpencil, tiba-tiba dia hebat, orang tu hebat kan. So kita nampak dia adanya inkilab. Inkilab ni perubahan yang total. Daripada tempat yang teruk-teruk tu, terpencil, terprosok, terus dia jadi bersinar, Mekah jadi bangsa yang hebat kan, Mekah Madinah. Kerana Quran itu bila dia pegang betul-betul, yahdi lillati hiya aqwam. So itu konteks apa yang telah pun ditunjukkan oleh sahabat-sahabat di Mekah dulu kan. Sama hari ni kan, mana-mana umat yang betul-betul berpegang Quran, dia akan jadi umat yang kuat lah kan, bangsa yang kuat. Kita pun boleh jadi macam tu kan, jadi yang hebat, bukan saja hebat segi ibadah. Sebab orang nampak budak yang bagus Quran ni, budak hafiz Quran, selalu mula duduk masjid. Itu tak sebenarnya hebat pun.
kan. Tapi hebat Quran ni dia sepatutnya dari segi segala aspek lah. Dia ni bagus materialnya, belajar bagus, cakap berani, sebagainya, sebab itu semua adalah petunjuk yang dibuat oleh Quran. Terutama lagi macam saya dan betul lah orang-orang yang beriman ni, yang beriman Quran tu Allah akan berikan kabar gembira. Sebaliknya mereka yang tidak beriman Quran ni dijanjikan kepada mereka wa'tadna lahum adzaban liman. Sebab tu susah kita nak ajak orang sukar nak believe bahawa berpegang Quran ni boleh bawa pada benda ni. Sebab orang dia tak nampak selagi tak dibuktikan dengan depan mata. Tetapi sejarah dah tunjuk benda tu. Cuma sejarah ni dia boleh lepaskan. Sukarlah kita nak ajak orang kembali kepada Quran. Tapi kita kena cuba usahakan. Setiap orang kita ni kena jadi orang hebat kan. Maknanya yang semangat, belajar yang bagus, bangun awal, supaya orang lah, ada kualiti lah. Kita kena buktikan betul tak Quran tu yahdi lil taqwa. Bila tengok dia qayyum je rasa qayyum ni macam idolaku lah, macam tu. Walau nampak berbaloi lah dia ikut hakul Quran kan, sebab nampak perubahan Quran tu pada dia. Ni kalau kita duk mencarut, keluar dengan perempuan, lepak, pakai seluar pendek, tidur, bangun gajah, orang tak nampak Al-Quran tu yahdi lil taqwa. Sekarang ni orang tak nampak orang-orang hafiz Quran yang keluaran tu kan, mereka tu bawa mesej niat yahdi lil taqwa. Kita nampak hafiz ni adalah orang yang dipanggil masjid jadi imam tu je. Dia limit dia punya kesan Quran pada mereka. Tapi sebenarnya Quran tu perlu di-install pada kita sampailah kita boleh tunjuk pada orang Al-Quran telah yahdi lillati hiya aqwam, kepada al-aqwam, kekuatan pembangunan tamadunan. Dia nak relate lagi lah dengan tempat di Gaza kan. Kita nampak Gaza ni kecil lah, siapa tengok kalau boleh share peta Gaza ni kan. Gaza ni saiz dia adalah separuh daripada Perlis, 336 km persegi. Perlis tu 800 lebih kan, km persegi. Perlis tu kat Malaysia kira paling cetek kan. Ni separuh daripada Gaza. Tetapi macam mana? Tahulah antum follow tak follow kan. Kat peta Palestin tu dia ada dua Palestin. Selebihnya ada Israel. Satu di bahagian West Bank, yang ada Jerusalem tu belah kanan. Kemudian ada Gaza di pesisir pantai tu adanya Gaza yang saiz dia adalah separuh daripada Perlis. Di mana Gaza ni dia dikelilingi oleh tembok. Kan dia ditembok lah. Israel menemboki seluruh Gaza tu. Dia tembok, siege. Tapi macam mana bangsa kecil macam tu kan boleh bangkit melawan Israel yang kalau kita tengok Google mana negara yang antara the best defense, best military, dia punya persiapan military dia kan, Israel antara top lah kan. Israel kelengkapan ketenteraan di antara yang top dunia. Nampak tak bila orang-orang di sana kan baca Quran, hebatlah dalam punya Quran ya, dalam punya tarbiyah Islam tu, kita dapat kesan Quran tu pada mereka apa? Yahdi lil taqwa. Mereka boleh bangkit dengan strong, tidak gentar, walaupun terbunuh tu tak apa, bagi mereka syahid kan. Tapi itu baru kita nampak, oh ni betul-betul Quran telah memberi kesan kepada mereka, iaitu al-aqwam tu, kuat kan. So bangsa yang berpegang Quran ni bangsa yang kuat lah. Okay. Sekolah tu dekat Quran, sekolah tu akan jadi hebat. Kalau family tu family yang dekat Quran, family yang hebat. Hebat tu bukan sekadar dia hebat spiritual je, kena luaskan lah. So boleh kita semua akan jadi orang yang kita kena buktikan lah Quran tu boleh menghebatkan orang dengan, bukan kita nak hebatkan diri kita, tapi kita kena jadi contoh perubahan yang kita ni cemerlang di segenap aspek kerana dorongan Al-Quran yang kita baca, kita kaji dan kita pelajari. Lagi siapa nak share? Panjang pula ulasan. Saya nak share boleh kot? Boleh. Menarik kan kalau kita tengok secara overview lah surah ni kan. Yang mana surah Isra ni dia diturunkan pada zaman Mekah kan. Iaitu pada zaman Mekah ni umat Islam ni masih lemah lah kan. Mungkin bilangannya kurang daripada 100 pun. Tapi Allah SWT menurunkan ayat ni, Masjid Al-Aqsa yang diberkati tanahnya kan. Yang mana pada ketika ni Masjid Al-Aqsa ni masih di bawah Rom kan. Maksudnya sangat jauh lah daripada umat Islam kan. Daripada kita berapa orang berbuluh kan. Lepas tu tempat yang Allah describe sebagai
diberkati tu dikuasai oleh Rom kan. Tapi Allah SWT bukanlah nak suruh secara direct kan, macam pergilah takluk tempat tu kan. Dan kita tahu Masjid Al-Aqsa ni pun ditakluk oleh umat Islam pada zaman Umar kan, pemerintahan Umar Al-Khattab kan. Kemudian Allah cerita lah kan pasal kalau kita baca bawah tu diorang diberkati sebab ada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian Allah cerita lah, Allah cerita pasal Al-Quran kan, ayat ke-9. Kemudian ayat ke-11 tu Allah cerita pasal manusia ni suka berdoa pada benda keburukan kan daripada kebaikan kan. Kemudian fast forward sorry lompat-lompat. Ayat ke-18 dan 19 yang saya nak cerita ni. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami tentukan baginya neraka Jahannam, dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh sedang dia adalah mukmin, maka mereka adalah orang yang usahanya dibalas dengan baik kan. So ni bagi kita satu gambaran kan, yang kita ni jangan terlalu fokus kan kepada benda-benda dunia kan. Contoh macam sahabat ni pun kan, dia orang tak adalah betul-betul. Dia orang sebenarnya sangat menginginkan Masjid Al-Aqsa tu berada di tangan dia orang kan. Walaupun benda tu akan berlaku dalam 30 tahun lagi kan, pada sahabat yang hidup bersama tu lah. Tapi dia orang ni dia orang merancang dengan usaha-usaha kan, bina strategi apa semua kan, meramaikan orang kan. So kita ni pun macam tu lah kan, kalau kita ni betul-betul nak membebas Al-Aqsa, kita ikutlah sirah kan, sebagaimana dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu kita mengumpulkan lagi kan orang-orang yang memahami kan Al-Quran ni secara menyeluruhan macam tu lah. Allah Alam. Tu sedikit kot. Jazakallah khair. Best, apa yang di-share tu betul. Menarik kan, sebab surah ni turun betul di zaman Makkah sebelum jalan Nabi. Tapi Allah macam bagi hint bahawa ini adalah Al-Aqsa mulia, tidak pertama yang kita kena liberate, bebaskan, sebab waktu tu dia di bawah Romawi. Tapi betul, Nabi tak terus pergi pun, walaupun ada hint-hint tu kan. Tapi dia membuat persiapan-persiapan strategi untuk ke situ. Dan dia tidak gopoh lah, sama lah kita kan. Kita nak cerita pasal Al-Aqsa mungkin kita sejauh lah. Sebelum kita nak bebaskan Al-Aqsa tu, kita kena bebaskan dulu kita punya universiti-universiti kita kan. Ada universiti-universiti kita ni tak bebas lagi, maksudnya apa? Dicengkam dengan pemikiran kanak-kanak ke, ada budaya pelik-pelik kat universiti kan. Kita kena usahakan tempat kita tu kan. Maksudnya Al-Fathu tu kan, bukan dia Fathu tu adalah pembukaan Al-Aqsa je. Konteks kita adalah bebaskan family kita daripada kata-kata yang menarik daripada Rabi'i bin Amir apabila dia dipanggil ataupun menghadap Rustum, panglima Rom kan, Rustum yang Aziad. Dia tanya, korang ni nak apa sebenarnya? Raja pada Rom tanya, Rabi'i bin Amir ni adalah Rabi'i bin Amir seorang sahabat. Dia ni kira sahabat yang orang kata tak dikenali lah. Dia hanya dikenali dari cerita ni je. Sebab dia ni kira askar bawah lah kan, prajurit yang kelas rendahan, bukan sahabat-sahabat seperti Omar, Abu Bakar. Tapi nak kata hebatnya pemikiran dia ni, dia jumpa Rom tu, jumpa ketua Rom ni. Bayangkan dia jumpa Joe Biden. Pergi, Joe tanyalah kau kan. Kita kata siapa kita hantarlah kat sini kan. Hantar Amar lah. Pergi nego dengan Joe Biden. Okey halakoh ni kan. Amar pergilah sengih-sengih kan. Mereka tanya, kau nak apa ni? Apa jawapan Rabi'i bin Amir ni? Allah telah bangkitkan kami untuk apa dia kata ni? Keluarkan hamba-hamba dia ni daripada perhambaan sesama manusia kepada menghambakan Allah SWT. Daripada kesempitan dunia kepada keluasannya. Daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. So itulah pembebasan lah. Maksudnya kita keluarkan orang-orang ni daripada menghambakan diri sendiri, menghambakan dunia, menghambakan manusia kepada menghambakan Allah SWT. Sebelum cerita tentang Al-Aqsa kan. Jadi itu misi yang kena dibawa dulu di tempat masing-masing. Kalau konteks family lah. Kalau konteks pribadi lah. Kalau konteks tempat belajar kita kan. Ada kawan-kawan kita yang mungkin terbelenggu dengan nasihat-nasihat kan. Tidak lagi mengenali Islam, tidak mengenali Quran. Itulah perlu kita bebaskan dulu sebelum kita nak cerita tentang membebaskan Al-Aqsa. So Nabi SAW membuat persiapan tu kan. Dia ada aim nak pergi ke Al-Aqsa nanti. Tapi betul dia tak berlaku bersama Nabi. Akhirnya Omar yang membebaskan Al-Aqsa tu kan pada tahun keberapa lepas pemerintahan Umar.
3 tahun kemudian. So itulah kot kan, kita kena buat persiapan lah. Kita dah lama dah kita punya ni, just nak share sedikit kot pada page pertama tu. Nanti kalau ada orang nak share nanti boleh share, boleh type ke boleh apa. Tapi sebagai untuk lah, just nak kongsi sikit ayat relate dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Dalam surah Isra ni Allah menceritakan tapi dia bakal berlaku dan dia kekal relevan kan. Itu pada ayat yang ke 5, 6, 7 kan. Itu Allah kata, maka apabila sampai masa janji kami, Allah kata kat sini akan ditetapkan bahawa Bani Israel ini akan buat 2 kali kejahatan. Dia kata pada ayat ke-4, kemudian dia kata ayat ke-5, apabila sampai janji kami, kali pertama dari 2 itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat dan gagah, yang amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah segala securuk rantau. Satu janji yang tak lakuin. So 2 kali Bani Israel ini akan mengganggu Al-Aqsa tu dan buat kerosakan. So Allah kata kali pertama daripada 2 tu, pertama sekali kami akan hantar hamba-hamba kami untuk settlekan kau ni kan. Dan benda ni telah berlaku. Pusingan pertama telah berlaku ketika zaman first Islam tu kan. Dimulai Nabi SAW disettle oleh Umar, kemudian ada lagi sedikit pergolakan lepas tu oleh Saudi, berlaku pula di zaman Saudi Ayyubi. Ini pada pandangan Dr. Syekh Salah Al-Khalidi. Beliau seorang mufassir di Jordan lah. Dia kata pusingan pertama telah berlaku pada first kebangkitan Islam tu. Zaman kegemilangan pertama Islam daripada zaman Nabi, khalifah ada sampailah khalifah jatuh. Itu first round kan. First round tersettle lah. Allah telah meratakan hamba-hambanya ganas, hamba-hambanya telah pun membantai Israel yang buat jahat ni kan. Kemudian dia kata apa? Ayat ke-6. Kemudian setelah kamu tahu, kami kembalikan kepadamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka dan kami kamu dengan banyak harta, kekayaan dan anak pinak serta kami jadikan kami lebih ramai daripada pasukannya. Jadi apa yang Allah describe pada ayat ke-6 ni, dia sama seperti yang berlaku hari ni. Dia kata, "Tsumma radadna lakum karam." Kalian akan kembali diberi kekuasaan. Dan kali ini, pada pusing kedua ni, Allah kata lebih hebat lagi sebab Yahudi dan atau Bani Israil ni bukan saja dia akan kembali memerintah, tapi dia akan diberi apa? Amdatnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsar nafira. Akan dibanyakkan harta, anak-anak dan juga pertolongan-pertolongan ramai daripada pasukan-pasukan ni. So setengah mufassir, dia mufassir yang relate ayat ini dengan keadaan kontemporari. Dia menjelaskan bahawa ini adalah ayat profesi kan, ayat tentang masa depan. Pada ketika turun surah ni lah, which sebenarnya belum berlaku dekat zaman Nabi, tapi Allah kata dia akan berlaku. Engkau akan diperkuatkan dengan anak ramai, harta yang banyak. Sekarang ni Yahudi tak ramai pun, tapi dia banyak sokongan-sokongan kan. Mereka di belakang dia, ada UAE yang iktiraf dia, dan dia banyak fund luar kan. So semacam ayat ini sedang berlaku. Realiti pada ayat ini sedang berlaku. Dulu ayat ini adalah profesi, ramalan. Tetapi hari ini ramalan itu sedang berlaku kan, sedikit demi sedikit. Tapi Allah kata apa? Jika kamu buat baik, kebaikan itu baik kamulah pada ayat ke-7. Wa in asa'tum falaha fa idza ja'a wa'dul akhirah. Bila diorang buat jahat kembali, Allah kata apa ni? Sampai masa janji membalas perbuatan jahat kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu. Liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah. Untuk membalas kejahatan mereka kali kedua ni, kami akan datangkan hamba-hamba kami, kata kat sini apa? Datangkan musuh-musuh kamu untuk memurangkan wajah kamu dengan penghinaan dan keganasannya dan untuk masuki masjid itu sebagaimana mereka telah masukinya pada kali yang pertama. Jadi ayat yang ke-7 ni indirectly sedang beri masuk sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, zaman Umar dan Mas'udin telah masuk waktu kali pertama dengan kualiti-kualiti mereka tu, the same quality lah diperlukan untuk menghentam Israel ni pada kali kedua ni kan. Maknanya bukan semua orang pun mampu lawan diorang ni. Mesti make the quality seperti kualiti para sahabat, kualiti tadi zaman Umar dan kualiti pengikut-pengikut Saudi Ayyubi. So kerja kita lah nak kena benarkan ayat ni. Itu membina peribadi-peribadi yang ada kualiti segitu kan. Itu yang berlaku di Gaza kan, di Palestin. Mereka ni di samping berperang hari-hari, mereka duk bina anak-anak mereka kan. Kita kagum lah, walaupun dah ramai terbunuh, sentiasa ada perjuangan baru kan. Kalau detail study pasal Brigade Al-Qassam tu, dia bukan sekadar siapa free jom join Al-Qassam, tak. Ada beberapa requirement nak join,
Al-Qassam tu kan. Bukan semua orang yang muda gantang-gantang boleh jadi Al-Qassam. Kena solat. Dia kenalah solat berjamaah di masjid, mendapat rekomendasi daripada imam, hafal sebahagian Al-Quran. Ada beberapa kriteria-kriteria yang terletakkan. Sebab mereka nak membenarkan ayat ini. Itu hanya orang yang kualiti seperti sahabat lah yang boleh menyerang isu ini. So sama kan, itu mereka kan. Sekarang kita lah, kalau kita ni nak buat Islam, kita kena sedang lah ataupun mempersiapkan diri kita, mentarbiah diri kita, membina diri kita ni sehampir mungkin dengan ciri-ciri para sahabat. Tak mampu jadi mereka, tapi kita boleh belajar tentang mereka dan mencontohi sedekat mungkin. Kan? Supaya ketika itulah, ketika umat Islam dah kembali seperti mana umat Islam di generasi pertama tu, ketika itu mungkin Allah akan bagi kemenangan lah. Bila kita dah ready, dah siap dari segi generasi kita. So Allah kan, so kita sekadar, kita bertemu pada hari ini dan pada minggu ni kan, dan juga program-program lain yang kita buat ni, kita bukan sekadar saja suka-suka jom lah macam free hari ni kita duduk sekejap ataupun nak berkenalan, dapat kenal Muzakir kat sini, dapat kenal Rami, kenal Amsyar, kenal Fahim, bukan sekadar itu kan. Tapi Quran tu ajar kita untuk ambil mesej dia dan implement apa yang Quran sebut bukan sekadar baca, tahu tajwid, teranum sebagainya, tak. Cuba nak establish masing-masing dibawa oleh Allah SWT. Malam, so hopefully lah itulah sedikit ibrah yang kita boleh ambil dan kita bolehlah kan memberi kita semangat dan motivasi untuk teruskan memahami Al-Quran dan melengkapkan diri kita dengan sifat-sifat yang telah pun disifatkan oleh Al-Quran, supaya kita juga jadi orang-orang yang walaupun kita bukan orang yang direct membuka kata fasting ataupun menyumbang direct kepada Islam tu, so kurang-kurang kita ni menyumbang indirectly kan. Kalau kita tak boleh nak jayakan Islam di Palestin, tapi kita buatlah di negara kita sendiri kan, di universiti kita, di keluarga kita dan di kita punya masyarakat kita. Wallahu a'lam. Itu yang sedikit daripada surah Al-Isra. Tak sure boleh sesuai kita soal nak sambung lagi diskusi ibrah tu. Okey ke? Kan sama-sama nak tambah ke, nak bangkang ke poin? Ada yang tak setuju kan? Ahlan salan Ibrahim yang baru join kita. Sekarang kita baru saja tengok, baca dan ambil sedikit ibrah daripada surah Al-Isra daripada awal sampai ayat ke-22 lah. Abah Aziz ada share tu kata-kata Ibn Amir tu. Nahnu qaumun ib'athana Allah linakhujul ibad min ibadatul ibad ila ibadatullah rabbul ibad. Wa min dhiqud dunya ila sa'atud dunya wal akhirah. Ila akhir kata-kata kalam. Inilah kata-kata Ibn Amir. Okay, so itu juga nak share pada pagi ini daripada surah Al-Isra. Kalau kesempatan mungkin kita akan tengok sedikit lah kot seperti yang share tadi, yang Abang beritahu. Kita ni sekarang sedang membedah juga surah-surah lazim daripada juz 30. Pada pagi ini ataupun pada hari ini nak tengok sedikit surah Al-Kautsar. Sungguhlah bincangan. Nampak ke? Nampak. Nampak apa? Nampak slide lah. Tak sure kita boleh habis ke tak habis kan, sebab dah 10.30, so tak naklah semua orang tidak mahu mengambil masa yang lama lah semua orang kan, sebab ada hal yang family mungkin, ada yang pakai internet phone, tetapi just peringatan lah kenapa kita ni melihat ataupun membaca juz amma ni kan. Sebab kita dah cover sebelum ni kan, kita tengok bagaimana Nabi SAW dia mendidik para sahabat ni, bagaimana sirah menunjukkan Islam tu dia hanya boleh dibangkitkan dengan cara mengulangi bagaimana generasi pertama buat kan. Itu pada awal-awal Islam dulu, Nabi SAW ni dia mengumpul para sahabat. Mengumpul sahabat, kumpul buat apa? Bukan sekadar bagi semangat, pergi lawa tak ada kan. Tapi dikumpul dan dibina kan, dan diberi istilah pada peribadi para sahabat. Sebab Nabi tidak boleh bekerja seorang, kerana dia akan berhadapan dengan musuh yang akan menghentam dia, mengusir dia keluar. Pada hari pertama Nabi Islam lagi, siapa ingat cerita yang berlaku? Ada Jardin. Siapa Jardin ni? Tak boleh tu faham.
siapa sebab ada orang yang tak dikenali masuk ni. Oh, okey. Jadi tu nama kau Usain, menarik. Okey. Tadi kita dekat mana tadi? Dekat mana dah? Halang-halang jadi. Apa kaitan dia ni sebenarnya? Kita sedang cerita kenapa kita melihat surah, kita sedang mengkaji ataupun membedah, mengkaji, mendalami surah-surah juz amma kan. Sebab Nabi SAW yang ulang balik kan, dia waktu awal Mekah tu dia kumpul sahabat dan bukan sekadar kumpul, jom kita pergi buat macam ni. Tak, Nabi kumpul dan perkumpulan di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam tu adalah kumpulan-kumpulan kecil je. Itulah mereka ni baca Quran, kaji dan tu peringkat awal kan. Kenapa Nabi kena kumpul sahabat? Sebab Islam tu dia tidak boleh dibuat dengan Nabi seorang kan. Dia perlu dibawa oleh Nabi, sahabat dan seterusnya. Nabi sudah mempersiapkan tim dan pewaris-pewaris bagi orang nak buat Islam. Sebab hari pertama Nabi masuk Islam, kalau siapa-siapa masih ingat lagi peristiwa, bila Nabi cerita dekat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang dia ni sekian, Khadijah bawa Nabi jumpa dengan siapa? Warqah. Betul, Fahim, dia buat jumpa Waraqah bin Nawfal, which dia adalah sepupu pada Khadijah. Dia seorang pendeta Nasrani yang buta tetapi sangat mahirlah tentang ilmu-ilmu agama Samawi. Dia terus beriman dengan Nabi sebenarnya. Dia kata apa yang berlaku kat Nabi ni telah berlaku pada Musa dulu kan. Dan dia kata tidak pernah ada seorang Nabi pun yang diberi wahyu seperti engkau ni, melainkan satu hari nanti dia akan diusir oleh kaum dia. Dan dia kata apa? Wallahi, kalau aku masih hidup dan muda ketika engkau diusir tu, nescaya aku akan mempertahankan kau. Maknanya dia dah bagi hint, gambaran bahawa Nabi kelak akan diusir. Dan dia kata kalau dia masih muda time Nabi diusir tu, dia akan bantu Nabi. Kata-kata dia ni menunjukkan dia telah beriman pada Nabi indirectly. Dan dia bagi poin penting kat situ. Dia kata kalau aku masih muda, maknanya Nabi ni akan diprotect oleh orang muda ketika dia diusir. Dan which is betul berlaku kan. Yang usir Nabi ni apa? Geng-geng pakcik-pakcik dia juga. Geng-geng Abu Lahab, bos-bos Quraisy yang dah tua-tua tu. Tapi yang protect Nabi adalah para sahabat-sahabat yang muda. Nak cerita apa dekat sini lagi, bahawa bila buat Islam tu memang akan ada ketika akan ada tantangan-tantangan. Sebab tu Nabi mempersiapkan individu-individu Muslim yang lain untuk bersama dengan dia supaya Islam tu boleh dibawa dengan kuat. Jadi ketika nak mempersiapkan sahabat-sahabat ni, turunlah pelbagai surah di Mekah untuk mengajarkan mereka ni, membetulkan akidah mereka, pemikiran mereka, nilai-nilai mereka. Banyak benda dibetul dengan surah-surah Makkiyah. Dan surah-surah Makkiyah ni berada majoritinya di surah juz 30. Ini antara surah terawal, sebab tu kita melihat balik juz 30 ni dengan sisi pandang yang biasalah. Bukan sekarang nak tahu bacaan, bukan sekarang nak tahu hukum tajwid, tapi nak tengok apa benda yang kita boleh ambil untuk kita baiki diri kita daripada surah-surah juz ke-30 ini, insya-Allah. Lepas tu kita tengok daripada awal kan, An-Nas dan seterusnya. Ini sedikit itulah kenapa kita melihat juz 30 ni. Dan ini kita tengok surah Al-Kautsar. Allah alam tu ikut kita intro je lah. Kita sambunglah pada minggu berikutnya. Boleh ke? Macam mana? Sambung sikit sekejap Nanti sambung lama ni. Satu ayat. Okey, sedikit background lah pada surah Al-Kautsar ni. Iaitu dia turun di awal Mekah lah, surah Al-Kautsar kan pertama sekali. Betul, surah Al-Kautsar turun di awal Mekah. Ada beberapa peristiwa yang berlaku dekat Nabi SAW seperti mana yang telah Waraqah bin Nawfal remind Nabi tadi, dan benda tu betul-betul berlaku, real case berlaku Nabi mendapat tentangan. So banyak surah-surah di Mekah ni turun untuk menghiburkan Nabi. Kenapa Allah Ta'ala perlu menghiburkan Nabi? Of course Nabi sedang ditentang lah, dan Nabi sedang dalam keadaan tertekan, di pressure, Nabi dan para sahabat. Antara surah yang turun adalah surah Ad-Duha.
Surah Duha turun untuk tenangkan Nabi. Surah Al-Insyirah turun untuk tenangkan Nabi. Sama juga surah Al-Kautsar ni turun untuk menenangkan Nabi. Maknanya bila Quran turun bertubi-tubi untuk tenangkan Nabi, ini menunjukkan Nabi sedang bertubi-tubi diserang. Dan dia menunjukkan Nabi ni kerja gila-gila. Sebab tu dia serang. Kalau Nabi relax je, orang tak akan serang. Dan Quran tak perlu turun untuk tenangkan Nabi. Dia bermula dengan apa? Nabi buat kerja keras tu. Buat kerja gila-gila sampai dia mengganggu Quraisy. Quraisy pun serang dia dengan kuat dan turun ayat Quran untuk tenangkan dia. Masya Allah. Sekarang kita tak feel surah ni kan, sebab kita belum lagi bekerja keras untuk Islam. Kalau kita kerja keras sampai tahap kita ni, contohlah kan, muzakir balik kuis nanti, ketuk lokal kat college tu kan, jom bangun subuh, orang yang geram yang akan apa ni, ganggu tidur sebagainya kan, lepas tu kena balik slipper sebagainya. Dan itu kita akan kerja subuh pun salah. So mungkin itu kita baca lah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dhikrak. Kita akan rasa feel surah-surah ni kan. So itulah surah-surah turun untuk tenangkan Nabi dan para sahabat. Sama juga surah Al-Kautsar, dia turun untuk tenangkan Nabi sebab Nabi sedang uji. Dia surah yang terpendek tapi banyak makna dia. Dan antara top benda yang berlaku yang diserang Nabi lah apa? Antara ujian-ujian yang Nabi hadapi adalah Nabi telah kematian semua anak lelaki dia di usia kecil mereka. Okay. Nabi ada berapa orang anak lelaki? Test sikit. Ada nasyid kan lagu tu? 3 lelaki tak? 3. 3 lelaki, 4 perempuan, betul kan? 3 lelaki, 2 daripada Rahim Kharijah, 1 daripada Maryam Kiptiyah kan. So dua di awal tu lah adalah Qasim Abdullah kan. Sebab tu Nabi nama lain adalah Abu Qasim. Jadi Qasim Abdullah ni mati ketika kecil lagi, ketika kanak-kanak. Sama dengan Ibrahim lah kemudian. So bila dapat anak lelaki, dia mati usia kecil, ni di Mekah ni, awal-awal ni. So fasa ini bagi orang Mekah kan, bila seseorang tu dia bawa satu legacy, kaya ke, dia ini dikatakan legacy seorang keluarga tu, satu keluarga tu, satu orang hebat tu akan berterusan jika dia ramai anak lelaki. Sebab kehebatan dia tu akan diwariskan oleh anak-anak dia. Tapi apa yang dilakukan Nabi, anak lelaki dia mati kecil. So orang Quraisy bersorak-sorak bila mati anak Nabi ni. Saya kata apa? Nabi punya mission, risalah, ajakan ni sebenarnya tak tahan lama. Bila kau mati, habislah Islam ni. Sebab kau tak ada anak lelaki. Itu mindset orang Arab ketika itu. Sebab pada mereka, usaha-usaha itu hanya akan diteruskan oleh anak pada founder tu kan. Antaranya Abu Lahab yang pakcik Nabi ni bergembira pada malam mendapat berita Nabi kehilangan anak kecil dia. Dia kata apa? Batara Muhammadul Lailan. Batara Muhammad katanya. Maksudnya Batara Muhammadul Al-Lail. Muhammad has become childless this night, or he's cut off from root. Dia duduk kempen lah dekat orang Arab tu. Cuba bayangkan kita kan, baru je anak meninggal, jadi orang bergembira anak kita meninggal kecil. Memang wajar lah. Lebih parah, yang bergembira siapa? Kita punya uncle sendiri kan. Katalah Qayyum kan, dapat anak kecil, tiba kena COVID ke apa, meninggal. Baby lagi kan, setahun ke 9 bulan ke. Tiba ada pakcik pergi cerita, pada Qayyum tu. Apa perasaan Nabi? Of course dia akan terguris. Maka Allah turunkan ayat ini nak cerita bahawa tidak, engkau tak terputus. Mereka ni bergembira sebab Nabi, mereka expect bila Nabi tak ada anak lelaki, Nabi punya legacy akan terputus. Apa yang Nabi buat ni akan berakhir sehinggalah usia Nabi. Tetapi Allah nak bagi tahu bahawa tidak, bukannya begitu. So itulah sedikit background turunnya surah Al-Kautsar. Kata Mufassir kata sini, surah ini dihadapkan khusus kepada Rasulullah SAW, sama seperti surah Duha dan surah Al-Syahru, atau surah Al-Insyirah. Sebab 3 surah-surah ni surah nak turun untuk tenangkan Nabi SAW. Dalam surah ini Allah hiburkan Rasulnya dan menjanjikan dengan nikmat kebajikan yang limpah dan mengancamkan musuhnya dengan malapetaka, keputusan keturunan dan keputusan ni bukannya keputusan result, tapi ialah putus tu, cut off keturunan dan mengarahnya ke jalan syukur. Kerana itu surah ini merupakan satu gambaran dari kehidupan dakwah dan kehidupan pendakwah di zaman permulaan Islam di Mekah. Iaitu satu gambaran dari angkara dan gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan dakwah yang disampaikannya. Juga satu gambaran dari pemeliharaan Allah
dan dengan Allah tak ada hamba-hambanya dari sekumpulan para mukmin kecil. Allah meneguhkan hati Rasulnya, menenangkan fikirannya, berjanji yang baik padanya dan mengancamkan musuhnya dengan malapetaka. So surah ni datang untuk satu, tenangkan Nabi. Dua, mengancam musuh Nabi bahawa mereka lah akan terputus, bukan Nabi yang terputus. Mereka lah akan terputus keturunan mereka, terputus daripada rahmat Allah. Hari ni tak ada orang yang, hari ni kan ramai orang nak claim mereka ni apa, Ahlul Bait, para habaib, nak associate dengan Nabi kan. Ada tak orang nak kata dia lah keturunan Fir'aun? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kita jumpa orang, saya ni dulu adalah susu galut Abu Jahal. Tak ada orang berbangga dia ni lah keturunan Abu Jahal. Tak ada. Tak ada orang berbangga dia ni lah apa, anak-anak Fir'aun. Tak ada. Nak katanya golongan-golongan tu waktu dulu mereka ni hebat, gemilang, tapi sekarang mereka telah terputus. Tapi kita semua nak claim kita adalah umat Nabi Muhammad. Bila Nabi kena pijak, kena hinjak, kita nak bangkit. Sebab kita rasa, maksudnya Nabi tak terputus pun legasi dia kan. So itulah surah nak cerita tentang bahawa walaupun Nabi telah pun kematian anak lelaki, tetapi tenang-tenang, relax-relax, engkau tidak akan terputus kau punya legasi ni kan, ataupun istilah yang kau bawa ni. Jadi itulah surah turun nak beri gambaran benda dia akan berlaku kan. Maknanya dia turun untuk hiburkan Nabi, walaupun dia khusus untuk Nabi, tetapi ibrah dia tu relatable lah untuk kita semua. Satu ayat lagi, tengok sikit kan. Kita ayat pertama, itu Allah SWT sebut kat ayat pertama ni, inna a'tainaka al-kautsar. Simple je ayat dia kan. Pertama adalah tengok dekat perkataan inna ni merupakan satu penegasan. Sebab sesungguhnya kan, kalau kita buang inna ni, kalau tak ada inna ni, tidak ada inna, katalah ayat dia punya apa? A'tainakal kautsar. Dia betul dari segi grammar je. Tapi bila Allah kata inna, dia adalah pengulangan dan penegasan. Sesungguhnya kami surely akan berikan kau ni al-kautsar. Kenapa perlu penegasan ni? Maknanya Nabi betul-betul dalam keadaan tidak terderam. Sampai Allah perlu emphasize dua kali kan. Cool. InsyaAllah aku bagi, betul aku bagi. Sampai tak tu kan. So kita boleh imagine lah betapa tekanan Nabi hadapi kerana hebatnya penentangan yang dikenakan ke atas Nabi SAW. Sebenarnya apa yang berlaku kat Nabi ni, dia akan berlaku dekat semua orang yang membawa Islam seperti mana yang telah dibawa oleh Nabi SAW kan. Itu akan ditentang oleh para musuh Allah SWT. Tapi Allah kata apa? Inna a'tainakal kautsar. Allah nak alih perhatian Nabi daripada melihat ancaman, serangan, gangguan tu, tengoklah kepada apa yang telah Allah berikan kepada Nabi. Yang kedua apa? Kata a'tainaka al-kautsar. Dekat sini mufassir ada dua pandangan kan. Satu yang kata a'taina ni merujuk pada pemberian yang akan diberikan kelak, iaitu al-kautsar merujuk pada dua benda. Sungai Al-Kautsar dan juga Telaga Al-Kautsar, seperti mana hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Tapi dia tak terhad pada tu je. Sebab Al-Imam Qurtubi dari tafsir dia list kat 16 Al-Kautsar ataupun kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Maksudnya dia tak terikat pada Kautsar yang sedang dirujuk di hadis berkenaan. Al-Kautsar tu adalah merujuk pada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan yang sangat banyak sampai sebut Al-Kautsar. Banyak ni dia adalah kasara kan, kasir. Kalau lebih banyak kita panggil aksar untuk gazi. Tetapi bila dia sangat banyaknya dia adalah kautsar. Dia panggil lafaz mubalaghah kan, sangat-sangat banyak. Itu yang kedua lah. Yang juga Allah menggunakan dalam kat sini, Allah gunakan kata a'taina kan. A'taina ni pemberian yang absolute gift ni maksudnya apa? Ada banyak perkataan Arab yang membawa maksud beri. Contohnya ata kan, yu'ti, ya'ta, ata, ataupun la, ataupun ajru. Tetapi berbezanya, kalau ata, pemberian yang ejaan lain lah, ata tu, beri ata tu, dia maksud beri yang boleh diambil balik. Boleh beri dan boleh ambil balik. Tapi a'ta ni, al-iqta ni, pemberian iqta ni adalah pemberian yang bagi yang takkan ambil dah, bagi terus. Banyak sebab kenapa menggunakan perkataan al-iqta ni kan berbanding perkataan-perkataan yang lain. So Allah nak cerita bahawa sebenarnya banyak dah. Aku dah bagi kat kau banyak, dah akan bagi banyak. Sebab a'taina ni adalah past tense. Dia adalah fi'il madhi. Kami telah beri pada kau al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak.
So Allah menyuruh Nabi ni, instead of fikir serangan-serangan, keserabutan di depan mata dia, cuba alih perhatian dia dan mengenangkan kembali betapa banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Ini antaranya kan, dunia akhirat kan. Apa benda antaranya Allah bagi Nabi ni apa? Akhlak dan moral ni. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah bagi dia ni apa? Kenabian dan Al-Quran. Sangat nikmat besar. Bagi dia tauhid, bagi dia sunnah, bagi nama-nama yang barakah. Sampai hari ni orang sebut nama Nabi, kita akan bersalawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pemberian tak? Mana ada orang bila kita sebut nama dia, orang doa apa je? Tak ada ni. Cuba sebut nama apa? Paling hebat lah kat dunia ni. Miss Nina, Siti Haliza, tak ada orang akan direct semoga Allah kena ampuni dia, tak ada. Tapi orang sebut dia Nabi Muhammad SAW, kita kata sebut sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi keselamatan kepada dia. Ini merupakan At-Tainah ni. Ini merupakan Al-Kausar kan. Apa lagi? Dalam azan orang sebut nama Nabi. Dalam solat orang sebut nama Nabi. Setiap hari orang akan sentiasa menyebut nama Nabi SAW. Betapa hebatnya pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Nama yang barakah. Penyebaran Islam. So banyak sebenarnya Al-Kausar yang diberikan Nabi itu di dunia. Dan di akhirat ada juga dalam bentuk mata air Kausar juga sebenarnya Kausar. So Allah nak ajak Nabi tengok pada Al-Kausar. Okay, itu ayat pertama, kita tangguh kat sini dulu. Nanti kita tengok apa kat ayat kedua dan seterusnya lah. Allah Alam, kita stop kat sini sebab nampak macam dah jam dah. Sukar nak difokus. Ada yang dah mula mengambil posisi untuk sampai tidur, scroll tab lain, baca komik ke, tengok Instagram sebagainya kan. Tapi mungkin sedikit kesimpulan setakat ni bahawa Allah Ta'ala turunkan surat Al-Kausar ni untuk tenangkan Nabi supaya melihat nikmat-nikmat yang banyak yang berbanding sedikit tentangan yang dikenakan kepada Nabi SAW. Sama macam kita kan. Kadang kita rasa macam mana nak attend, kita ni tak buat kerja lagi sebenarnya kak. Belum lagi buat kerja Nabi. Kita sekarang sedang struggle dengan diri sendiri baru kak. Struggle lah nak solat jemaah, struggle nak belajar Quran. Itu baru struggle kita dengan diri sendiri. Kita belum lagi struggle nak ajak orang. Nabi ni struggle nak jumpa orang tu. Nak ajak orang Islam kena tentangan. Kita baru di peringkat struggle dengan diri sendiri. Tetapi itulah bila kita satu struggle diri sendiri kan. Tapi bila kita buat kerja tu, mula bergerak keluar kan. Cerita kat Islam dekat orang lain, kita akan dapatlah tentangan-tentangan yang tak hebat, tak teruk pun. Kalau kita kena paling-paling berlutik, orang senyum, orang kau ni macam ustaz, tu je kita akan dapat kan. Tapi Allah nak juga dalam hati kita bahawa kalau kita berada dekat hal itu, maka kenangkanlah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita ni. Kita semua ni sangat banyak nikmat kan. Allah bagi kita ni scholarship, sambung belajar sampai A-level, boleh sambung Tamhidi, sambung jadi MPP kat kuis, dapat scholarship lagi, dapat tawaran belajar, cerdik, pandai, family bagus kan. Ada orang mungkin family tak okey kan, kita dapat family okey, mak ayah ada duit, kita aman damai tak kena peperangan, sihat, iman Islam, boleh membaca. Ada orang kawan-kawan kita tu pada tahap umur kita ni masih lagi belum mampu membaca Al-Quran kan. Kita tengoklah betapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita kena kenalkan nikmat-nikmat ni. Lepas itu apa kita kena buat? Kita akan sambung pada ayat kedua dan ketiga pada minggu berikutnya, insya-Allah. Allah alam, aku lihat hadza, astagfirullah li wa lakum. Mungkin buka